Assalamualaikum, nama saya Nabil Ikhwan Hadrabi bin Muardi, nombor metrik 059727. Hari ini saya akan membentangkan isteri Rasulullah yang pertama iaitu Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid. Ada 5 subtopik yang akan saya bentangkan. Kita terus kepada yang pertama iaitu latar belakang Khadijah binti Khuwailid. Nama sebenar ialah Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay bin Kilab. Nama bunda baginda beliau adalah Fatimah bin Zaidah. Manakala nama nenek iaitu ibu kepada Fatimah bin Zaidah adalah Halah binti Abdul Manaf, dan Abdul Manaf adalah datuk ketiga Rasulullah SAW. Beliau dilahirkan pada tanggal 15 tahun sebelum tahun gajah. Beliau adalah seorang wanita yang dimuliakan oleh orang Arab Quraisy dan digelar Tahir at-Tahirah kerana beliau merupakan seorang perempuan yang bernasab keturunan mulia, kaya raya dan mempunyai akal ataupun kepintaran yang intelektual dalam perniagaan. Khadijah adalah seorang janda di mana beliau sebelum ini berkahwin dengan Abu Halah bin Zahrah bin Nabash At-Tamimi dengan 2 orang anak lelaki iaitu Hindun dan Halah. Kemudian beliau berkahwin pula dengan Atiq bin Aiz Al-Makhzumi dengan seorang anak perempuan juga bernama Hindun. Pendapat lain pula mengatakan beliau berkahwin dengan Utayyib bin Abid dan meminang 2 cahaya mata iaitu Abdullah dan Jariyah. Kemudian Utayyib bin Abid meninggal dunia, beliau bernikah pula dengan Abu Halah bin Malik dan memperolehi 3 orang anak iaitu Halah, Hindun dan Zainab. Seterusnya, perkahwinan Khadijah dengan Rasulullah. Dia bermula apabila Khadijah memilih Nabi untuk menjadi wakil untuk aktiviti perniagaan Khadijah di Basra, Syam, kerana ramai yang membicarakan perwatakan Nabi yang jujur dan amanah. Seterusnya, Nabi menerima tawaran sebagai wakil dan pergi ke Syam bersama pembantunya iaitu Maisarah. Selesai berniaga di sana, dalam perjalanan pulang, Nabi SAW dan Maisarah berehat di sebuah pohon. Maisarah sedar ketika itu ada perkara luar biasa yang berlaku kepadanya. Antaranya, awan selalu menaungi Nabi SAW tidak kira berjalan ataupun berhenti. Dahan-dahan pohon tempat Nabi SAW berehat itu juga seakan tunduk dan melindungi Nabi SAW. Maisarah berasa heran dan takjub. Kemudian, datang seorang rahib bernama Nasrah bertanyakan kepada lelaki yang duduk di bawah pohon itu iaitu Nabi SAW. Nasrah memberitahu Maisarah bahawa lelaki yang duduk di bawah pohon itu adalah Nabi. Setelah mendengar itu, Maisarah pun gembira dan terus segera menceritakan kepada Khadijah apabila pulang nanti. Maka apabila Khadijah mendengar perihal ini, Khadijah pun jatuh cinta dan melamar Rasulullah untuk mengahwininya. Nabi SAW pula maklumkan perkara ini kepada bapa saudaranya dan berjumpa dengan bapa Khadijah untuk meminang Khadijah. Maka bernikahlah Khadijah dengan Nabi SAW di mana waktu itu Nabi SAW berumur 25 tahun dan Khadijah berumur 40 tahun. Ketika itu Khadijah berwalikan kepada bapa saudaranya iaitu Amr bin Sa'ad kerana bapanya ketika itu Khuwailid telah meninggal dunia. Seterusnya, subtopik kehidupan bersama Rasulullah SAW serta sumbangannya. Pertama, kita boleh lihat kehidupannya dalam peristiwa penerimaan wahyu pertama di mana Nabi SAW pulang dalam ketakutan dan gemetar. Khadijah menyelimuti baginda dan memujuk baginda supaya tenang. Kemudian Khadijah membawa suaminya berjumpa sepupunya Waraqah bin Naufal untuk menceritakan perihal Nabi yang ketakutan. Selepas Waraqah bin Naufal memberitahu bahawa Nabi telah dilantik menjadi Rasul, beliau adalah orang yang pertama membenarkan perkara tersebut. Kemudian Khadijah juga mengambil berat tentang Nabi dengan menghantar makanan dan minuman kepada Nabi di Gua Hira yang sanggup mendaki bukit yang tinggi berulang alik, menghantar bekalan tersebut kepada Nabi SAW di Gua Hira. Khadijah ini selalu mendampingi Nabi SAW untuk menghapuskan perasaan gundah dan sedih yang dirasakan oleh Nabi SAW sehingga baginda SAW menemukan ketenangan dan keselesaan apabila bersama dengan Khadijah. Seterusnya kita sambung bahawa Khadijah juga setia dan ikhlas bersama Nabi, contohnya ketika berlaku pemulauan orang musyrikin Quraisy terhadap kaum Bani Hashim. Kemudian Khadijah juga kuat dan cekal apabila berlaku peristiwa pemboikotan di kawasan Shib di mana mereka dikepung selama 3 tahun dan terpaksa mengharungi kepayahan dan rasa lapar walaupun ketika itu Khadijah sudah berumur 60 tahun. Kemudian beliau juga mengorbankan segala hartanya untuk bersama-sama suaminya dalam membantu menyebarkan dakwah Islam. Kemudian kehidupan baginda dengan Nabi SAW dikurniakan 6 cahaya mata iaitu 2 orang lelaki dan 4 orang perempuan. 2 anak lelaki meninggal dunia sejak kecil lagi iaitu Qasim dan Abdullah. Manakala anak-anak perempuan Nabi bernama Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum dan Fatimah dan masing-masing membesar dengan baik dan bersama-sama bapanya dalam mendakwah dan menyebarkan agama Islam. Akhir sekali, kewafatan Khadijah binti Khuwailid.
Khadijah mendampingi dan menemani Rasulullah SAW sehingga beliau meninggal dunia kira-kira 3 tahun sebelum peristiwa hijrah ke Madinah. Khadijah meninggal dunia pada ketika usianya 65 tahun dan pada 11 Ramadan. Baginda Khadijah dikuburkan di Ma'la ataupun ada pendapat yang menyebutkan dikuburkan di tempat bernama Al-Hajun. Kemudian dinamakan tahun kematian Khadijah ini sebagai Amul Huzni, di mana dua kekasih Nabi, insan yang Nabi sayang, iaitu Khadijah dan Abu Talib meninggal dunia pada tahun yang sama. Nama Muhammad Ansarudin bin Muhammad Afri, nombor menteri 060070. Saya akan membentangkan tentang Ummul Mukminin Saudah. Saya mulakan dengan latar belakang. Nama beliau Saudah binti Zam'ah bin Qais bin Abd Syams Al-Quraisyiyah Al-Amiriyah. Maksud Saudah ialah dataran tinggi yang hitam. Bapa beliau Zam'ah bin Qais berasal dari suku Amir Ibn Lu'ay dari Bani Quraisy di Mekah, manakala ibu beliau Asyamus binti Qais dari suku Najjar dari buah Bani Khazraj di Madinah. Nasab beliau dan Rasulullah SAW bertemu pada Datuk Lu'ay bin Ka'ab. Beliau dilahirkan di kota Mekah. Beliau ialah isteri kepada baginda Rasulullah SAW. Isteri yang kedua, tetapi dikategorikan sebagai pertama setelah kewafatan Sayyidatina Khadijah. Beliau meriwayatkan sekitar 5 hadis dari Rasulullah dan dikenali sebagai hadis yang sahih. Dapat ditemui periwayatannya di dalam riwayat Abu Daud dan Nasai. Bukhari juga meriwayatkan 2 hadis daripada beliau. Beliau wafat pada tahun 54 Hijriah pada akhir tahun kekhalifahan Sayyidatina Umar, dan beliau dimakamkan di perkuburan Baqi'. Seterusnya, sebelum dan selepas pernikahan beliau dengan Rasulullah SAW, sebelum dipinang Rasulullah SAW, beliau pernah bernikah dengan sepupunya yang bernama Sakran bin Amr Al-Amiri. Di pernikahan ini beliau dikaruniakan seorang putera bernama Abdul Rahman. Saat umat Islam melakukan bai'ah kepada baginda SAW, Saudah dan suaminya ini menjadi satu perlapan daripada orang kaum Bani Amir yang turut masuk Islam. Mereka juga melakukan hijrah bersama-sama menuju ke Habsyah, meninggalkan kampung halaman dan harta mereka. Ketika di Habsyah, suami beliau jatuh sakit dan meninggal. Selepas kematian suami beliau menetap bersama bapanya yang sudah lanjut usia. Sebelum pernikahan beliau dan Rasulullah SAW, berlakunya kewafatan Sayyidatina Siti Khadijah, ditambah pula dengan kewafatan bapa saudara baginda SAW yang menyebabkan rasa sedih yang mendalam. Maka para sahabat mengirimkan Khawlah Ibn Hakim, yang isteri kepada Uthman bin Mas'ud, untuk menemui Rasulullah, untuk memotivasi Nabi supaya berkahwin lagi. Khawlah menawarkan Aisyah dari kalangan anak dara dan Saudah dari kalangan janda. Dan Rasulullah menyetujui untuk meminang kedua-duanya. Namun Aisyah ketika itu masih kecil, maka dipinang sehingga tunggu dewasa. Dan Siti Saudah menikah dengan Rasulullah SAW pada bulan Ramadan tahun ke-10 Hijriah, beberapa tahun selepas kewafatan Sayyidatina Khadijah. Pada ketika ini Saudah menetap bersama keluarga Nabi SAW dan berperanan dalam menjaga urusan rumah tangga dan anak perempuan baginda. Seterusnya, keutamaan dan kemuliaan Sayyidatina Saudah. Di antara keutamaan Saudah ialah ketaatan dan kesetiaan yang sangat kepada Rasulullah SAW. Ketika haji wada, Rasulullah SAW bersabda kepada para isteri-isterinya, "Ini adalah saat haji bagi kalian. Kemudian setelah ini, hendaklah kalian menahan diri di rumah-rumah kalian." Maka sepeninggalan Rasulullah SAW, Saudah selalu di rumahnya dan tidak pernah berangkat haji lagi setelah itu sehingga beliau wafat. Sifat beliau, keistimewaan beliau yang kedua ialah beliau ialah seorang yang suka bersedekah. Pernah Sayyidina Umar mengirim sekantung penuh dirham kepadanya, namun kesemua uang dirham itu disedekahkannya. Cerita lain juga pernah diriwayatkan sifat dermawannya itu di dalam hadis Syaikhan dan An-Nasa'i. Dalam hadis tersebut menceritakan Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, siapakah di antara kami yang paling cepat menyusulmu?" Baginda menjawab, "Isteri yang akan menyusulnya ialah yang paling panjang tangan di antara mereka." Para isteri kemudian mengambil tongkat untuk mengukur tangan di antara mereka. Maka mereka ketahui bahawa Saudah lah yang terpanjang tangan di antara mereka. Namun maksud dari Rasulullah tak sekadar menunjukkan panjang tangan Saudah secara fizikal, tetapi perilaku Saudah yang suka bersedekah. Seterusnya, sifat beliau ialah sanggup berkorban, menyerahkan malam diriannya kepada Sayyidatina Aisyah demi tetap bersama serta kasihnya kepada baginda SAW. Tambahan pula, beliau mengetahui Siti Aisyah ialah isteri yang paling disayangi setelah Sayyidatina Khadijah.
Sehingga kan Sayyidatina Aisyah pernah berkata, tiada seorang wanita pun yang paling aku sukai agar aku memiliki sifat-sifat seperti beliau, melebihi Saudah bin Zam'ah tatkala berusia senja. Seterusnya, penurunan ayat Al-Quran berdasarkan peristiwa Sayyidatina Saudah. Yang pertamanya, pada suatu ketika beliau keluar untuk menunaikan hajat pada waktu malam, dan disebabkan fizikal beliau yang tinggi dan bertubuh besar menyebabkan beliau mudah dikenali oleh Sayyidatina Umar. Lalu beliau berputar arah dan kembali kepada Rasulullah SAW serta mengadu hal yang demikian, maka turunlah ayat 59 surah Al-Ahzab yang bermaksud, hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu, perempuan-perempuan yang beriman, hendaklah mereka melakukan tudung mereka ke seluruh tubuh badan. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenali, kerana itu mereka tidak diganggu atau disakiti, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam ayat ini menyeru semua perempuan-perempuan yang beriman untuk melakukan tudung mereka untuk menutup awan dan tubuh, untuk menutup aurat serta tubuh, bentuk tubuh badan mereka, dan ini dapat menjauhi daripada fitnah wanita. Peristiwa yang kedua pula ialah berlaku ketika beliau menginjak usia tua dan diberi pilihan cerai oleh baginda SAW agar mendapat kebebasan hidup dari rasa ketidakadilan. Mendengar pilihan itu, beliau menolaknya. Beliau menolak pilihan itu dan memberi malam pilihannya kepada Sayyidatina Aisyah. Beliau dengan hati yang sedih dan juga memohon kepada Allah agar dia sepanjang hayat tetap menjadi isteri Rasulullah SAW. Maka turunlah ayat ini, daripada surah An-Nisa ayat 128, yang bermaksud, dan jika seorang wanita khawatir akan nusyus dan sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik. Maka Sayyidatina Saudah pun habiskan sisa hayatnya bersama baginda sehingga menjelang hari kewafatan baginda. Namun di sini dalam riwayat kisah yang kedua ini terdapat kekhilafan di mana mengkaitkan rasa ketidakadilan itu mustahil bagi sifat Rasulullah SAW. Namun kita dapat ketepikan hal itu berdasarkan sifat beliau Rasulullah SAW, di mana tidak sampai had hukum haram, maka perkara sunat, harus dan wajib itu mesti disampaikan melalui perbuatan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Ahmad Mukhlis bin Muhammad Maruzuki. Nombor metrik 059688. InsyaAllah pada kali ini saya akan menerangkan serba sedikit berkenaan isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana saya memilih Hafsah binti Umar Al-Khattab. Saya akan menerangkan latar belakang beliau terlebih dahulu. Nama beliau ialah Hafsah binti Umar Al-Khattab. Beliau merupakan anak perempuan kepada Umar bin Al-Khattab dan Zainab binti Maz'un. Beliau dilahirkan ketika pembinaan rumah iaitu Kaabah. Beliau juga merupakan antara wanita Quraisy yang paling fasih berbicara, bersenikan sastra indah, dan beliau juga merupakan seorang penghafaz Al-Quran. Seterusnya ialah kehidupan Hafsah sebelum bergelar isteri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau merupakan isteri kepada Khunais bin Huzaifah. Beliau kemudiannya menjadi balu setelah kematian suaminya yang mengalami kecederaan yang teruk ketika pulang daripada perang Badar. Suaminya Khunais merupakan seorang pemuda yang sangat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti mana dia mencintai keluarganya. Beliau menjadi balu dalam usia yang sangat muda, iaitu lingkungan 18 hingga 20 tahun. Umar Al-Khattab menawarkannya untuk dikahwinkan dengan Utsman bin Affan dan kemudian Abu Bakar, akan tetapi kedua-duanya tidak bersetuju untuk mengahwini Hafsah. Kepribadian Hafsah binti Umar Al-Khattab. Beliau berpengetahuan luas, faqih dan seorang yang bertakwa. Beliau rajin berpuasa dan menghidupkan salat malam. Beliau mempunyai tahap minda yang tinggi sehingga beliau menjadi rujukan hukum, hadis dan ibadah hingga zaman Khulafa Ar-Rasyidin. Beliau juga memiliki sifat amanah yang tinggi. Beliau juga merupakan isteri pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyimpan Al-Quran dalam bentuk tulisan pada kulit, tulang dan pelepah kurma. Okey, seterusnya ialah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Hafsah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengahwini Hafsah pada Sya'ban tahun ketiga Hijrah lewat Januari atau Februari 625. Perkahwinan antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Hafsah ialah sebanyak 400 dirham. Kepiluan Hafsah beransur pulih setelah Allah menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suami baginya. Bapanya iaitu Umar Al-Khattab mengingatkan kepada Hafsah agar sentiasa mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suami kepada Hafsah sebagai ganjaran baginya. Hafsah mengetahui bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amat menyukai Aisyah selepas daripada Khadijah.
Hafsah mengambil tindakan dengan merapati Aisyah dalam merebut cinta suaminya iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bermuafakat untuk memendekkan masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumah Zainab yang disebabkan kecemburuannya dengan hidangan madu yang disediakan oleh Zainab. Berbagai rancangan yang dilakukan Hafsah disebabkan kecemburuannya terhadap isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain. Antara rancangan tersebut ialah salah seorang apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumah salah seorang daripada mereka akan berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa mulut baginda bau seperti maghafir, iaitu sejenis makanan berbau tidak enak. Disebabkan kemarahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceraikan Hafsah dengan talak satu. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menghantar Jibril untuk meninggikan semula kemuliaan Hafsah di mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kemudiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merujuk Hafsah kembali. Akhir sekali ialah kewafatan Hafsah. Beliau meninggal pada tahun ke-37 Hijriah dan sebahagian yang lain mengatakan bahawa pada tahun ke-41 Hijriah. Ahli sejarawan iaitu Ibnu Sa'ad dan Zubir bin Bakar menulis bahawa Hafsah meninggal pada tahun ke-45 Hijriah. Marwan bin Hakam yang merupakan Gubernur Madinah merupakan antara yang mensolati jenazah Hafsah. Beliau dimakamkan di Jannatul Baqi' bersama isteri-isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muhammad Yusriman bin Zaidi, nombor matrik BBBL 20059161. Jadi insyaAllah pada hari ini saya akan membentangkan tajuk Sayyidatina Aisyah beserta dengan sumbangannya serta Sayyidatina Maimunah binti Al-Haris. Jadi kita tengok pada biodata Sayyidatina Aisyah. Nama penuh Sayyidatina Aisyah ialah Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq. Aisyah ini merupakan anak kepada Abu Bakar As-Siddiq, khalifah yang pertama. Gelaran yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada Sayyidatina Aisyah ialah Al-Humairah, iaitu yang bermaksud putih kemerah-merahan. Nama bapa ialah Abu Bakar bin Abu Quhaifah bin Amir. Nama ibu ialah Ruman binti Umay bin Amir. Tarikh lahir ialah 8 tahun sebelum hijrah, iaitu pada tahun 614. Dan beliau dilahirkan di Mekah Al-Mukarramah. Nama suami ialah Muhammad bin Abdullah, iaitu Rasulullah SAW. Tarikh perkahwinan ialah pada bulan Syawal tahun ke-10 kenabian, dan tarikh kewafatan ialah 17 Ramadan tahun 58 Hijrah. Umur ketika wafat ialah 67 tahun, manakala tempat wafat di Madinah Al-Munawwarah dan tempat dimakamkan juga ialah di Al-Baqi', iaitu di Madinah. Seterusnya antara sifat-sifat mulia Sayyidatina Aisyah ialah yang pertama, bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Sejak kecil lagi ataupun zaman kanak-kanak lagi menunjukkan minat yang mendalam terhadap ilmu. Yang kedua ialah sifat dermawan, di mana Sayyidatina Aisyah ini sanggup untuk menjual barang keperluannya semata-mata untuk membantu orang lain. Yang ketiga, taat dan tegas, iaitu taat dan patuh pada ibu bapa dan suami, serta taat kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dan tegas dan berani dalam menegakkan kebenaran. Dan yang keempat ialah sabar, cekal dan tabah, iaitu beliau tidak pernah mengeluh walaupun menempuh pelbagai cabaran. Cekal dan tabah dalam menghadapi dugaan seperti difitnah dalam peristiwa Hadisul Un. Seterusnya antara faktor keunggulan jati diri Sayyidatina Aisyah ialah yang pertama, ilmu pengetahuannya yang tinggi dan mendalam kerana minatnya yang mendalam terhadap ilmu pengetahuan. Yang kedua, keimanan dan akidah yang kukuh. Seterusnya, mempunyai semangat jihad yang tinggi, memelihara maruah diri dan mendampingi Rasulullah SAW setelah menjadi isteri baginda. Antara sumbangan Sayyidatina Aisyah ialah yang pertama, mentafsir Al-Quran, iaitu memperkaya bidang tafsir Al-Quran. Yang kedua ialah sering dijadikan tempat rujukan bagi para sahabat. Dan seterusnya ialah sumbangan Sayyidatina Aisyah dalam bidang hadis. Beliau banyak meriwayatkan hadis daripada Rasulullah SAW. Beliau telah meriwayatkan tidak kurang daripada 1210 hadis dan menyampaikan ilmu pengetahuan kepada orang ramai. Dan yang terakhir ialah dalam sumbangan Sayyidatina Aisyah dalam kewanitaan. Yang pertama ialah memberi petua tentang agama, terutama yang berkaitan dengan kewanitaan. Yang kedua ialah seorang pejuang Islam yang bersama-sama dengan Rasulullah dalam beberapa peperangan menentang musuh. Seterusnya kita pergi kepada Maimunah binti Al-Haris. Maimunah binti Al-Haris ni ialah nama penuhnya ialah Maimunah binti Al-Haris bin Huzn bin Al-Hazm bin Ruwaibah bin Abdullah bin Hilal bin Amir bin Sya'syah Al-Hilaiyah. Status beliau ialah merupakan seorang janda pada usia 26 tahun dan merupakan perempuan terakhir yang dinikahi oleh Nabi Muhammad SAW. Antara sumbangan Sayyidatina Maimunah ialah yang pertama, meriwayatkan sekitar 76 hadis daripada Nabi Muhammad SAW.
Yang kedua, beberapa hadis yang diriwayatkannya telah ditakhrij dalam kitab hadis Bukhari Muslim sekitar 13 hadis. Dan yang terakhir, 7 hadis sama-sama disepakati oleh kedua imam, muttafaq alaih. 1 hadis lainnya ditulis oleh Al-Bukhari dan 5 hadis lainnya ditulis oleh Muslim. Setakat itu daripada saya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.